أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua pada pagi ini? Sihat ke? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, cuaca di sini, saya sekarang ni sedang bersiaran langsung di rumah saya, mini studio kan. Dan Alhamdulillah cuaca agak baik pada pagi ini. Jadi bagaimana tempat tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan sama-sama kita doakan agar cuaca baik-baik sahaja. Alhamdulillah, andai kata hujan dan sebagainya, anggaplah ianya adalah satu hujan rahmat, ya. Dan kalau panas terik tu biasalah, adalah hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku pada cuaca kita pada hari ini. Baik, Alhamdulillah tuan-puan, bersyukur dengan nikmat iman dan Islam, nikmat pernafasan yang kita miliki pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bangun pagi macam biasa, solat subuh, dan mungkin tuan-tuan perempuan yang ada suami yang bekerja tu ada buat persiapan pagi-pagi kan. Jadi itulah rutin sebagai seorang ibu ataupun suri rumah kan. Kalau yang laki pula mungkin nak tengah sibuk bergegas untuk pergi kerja tu dan sebagainya. Dan mungkin ada yang senang mendengar ni dalam kereta ke kan, on the way nak pergi ke pejabat dan sebagainya. So saya doakan agar lancar semuanya, hati-hati di jalan. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, untuk hari ini kita berada dalam episod 234, Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu live ini seperti biasa. Tekan butang share tuan-tuan dan puan. Ayo sama-sama kita sebarkan pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah berada di pertengahan bulan Januari sebenarnya. Hari ini 19 hari bulan. Kalau ikutkan separuh 15 lah. Tapi hari ini 19 hari bulan. Tutak-tutak dah nak masuk bulan Februari kan. Tak lama dah masuk bulan 2, nanti masuk bulan 3, bulan 4, lepas tu puasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita memanfaatkan kehidupan kita, memang rasa kejap lah tuan-puan. Betul tak? Setuju tak saya kata ni? Bila kita manfaatkan kehidupan kita, dan mungkin ada yang kata manfaat kehidupan ni kena sibukkan diri ke? Kalau ikutkan tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni, memang kena sibukkan diri lah tuan-puan. Penat tu, ya, betul. Kita ni manusia tuan-puan, kena ada waktu rehat dan sebagainya. Tapi bila kata penat ni, bukanlah maksudnya penat dengan kita melakukan perkara-perkara yang tak berfaedah dan sebagainya. Jadi saya percaya tuan-tuan perempuan pun begitu. Tambah-tambah mereka yang dah tak bekerja, so waktu inilah bertungkus lumus untuk memanfaatkan masa yang ada ni. Sebab tu kalau saya tengok ada respon-respon daripada sebahagian pelajar yang kata, saya ikut kelas ni ustaz, saya ikut kelas ni, ikut kelas ni. Jadi Alhamdulillah, seronok kita dengar. Sebab apa? Yelah, masing-masing ada waktunya yang tersendiri dan tahu bagaimana nak uruskan masa tersebut. Jadi ikut kelas. Tapi apa pun nasihat saya tuan-tuan perempuan, bila kita nak kejar sesuatu ni, jangan terlalu, orang kata apa, pulun sangat lah. Bahasa mudahnya, jangan terlalu pulun sangat. Takut nanti kita tak dapat nak bawa, tak dapat nak carry kan benda tu. So relax, cool, kena tenang and steady lah. Alright. Itu sahaja. Tak ada masalah nak ikut mana-mana kelas. Cuma pandai-pandailah, orang kata apa, uruskan masa dengan keluarga dan sebagainya. Macam saya sendiri kan, kadang-kadang sibuk dengan kelas. Cuma kadang-kadang terfikir juga kan, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi benda tu kita kena susun sendirilah. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan perempuan doakan kita semua ni yang berada di jalan yang orang kata apa, nak menimba ilmu ni kan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang tuan-puan inginkan, apa yang tuan-puan impikan, hajatkan, saya doakan, dan kawan-kawan sahabat-sahabat lain juga doakan agar mudah ilmu itu untuk diterima. Apapun, bila kita nak menuntut ilmu ni, perkara pertama sekali ialah adab tu lah. Kat mana-mana pun, adab tu nombor satu. Okey tuan-puan,
Ilmu biar secupak, adab biar segantang. Ingat tu, insyaAllah. Baik. So, tuan-tuan, berapa orang bersama kita pagi ni? 48 orang. Baik, Alhamdulillah. Saya sesama sikit pagi ni, tuan-tuan. Macam biasalah kan, pagi-pagi ni. Jadi, bagi memberkati pertemuan kita pagi ni insyaAllah, jom sama-sama kita buka dulu pertemuan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Cuma sebelum tu, saya nak sama-sama kita terlebih dahulu betulkan niat. Okey? Betulkan niat dulu. Dan insyaAllah mudah-mudahan semuanya baik-baik ajalah. Dan doakan juga kita punya live pagi ni lancar, insyaAllah. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. Alhamdulillah. 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 Baik, Alhamdulillah. Selamat datang kepada yang baru masuk. Selamat datang kepada yang baru masuk. Teruskan untuk sharekan dahulu kita punya live pada pagi ni, insyaAllah. Boleh lah. Saya punya gatal, hidung gatal tuan-tuan. Cantiknya ustaz hari ni. Cantik putih. Selalu saya pakai coat kan.
Ini tak pakai sajalah. Tukar. Okey tuan-tuan. So insyaAllah kita akan teruskan bacaan kita hari ni. Hari ni kita masuk muka surat baru tuan-tuan dan puan. Muka surat 75. Muka surat 75. Kita akan sambung hari ni tuan-tuan dan puan, ayat 187. Boleh tengok kat bawah ni, 187 hingga 189. Baik, jadi saya harap tuan-puan dah bersedia dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah alat tulis dan pastikan berada di tempat yang selesa lah. Jadi ini ayat yang kita nak baca daripada wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab sampailah wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, sampai situ sahaja. 3 ayat hari ni insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi tuan-tuan dan puan, jom kita baca dulu bersama-sama. Dah sedia ke semua ni? Dah sedia ke belum? Kalau dah sedia, tuliskan di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Saya sedia tuan-tuan dan puan. Boleh? Baik, Puan Norijah dah bersedia. Siapa lagi yang dah bersedia ni? Boleh tengok-tengok dulu sambil-sambil tu. Tengok dulu ayat ni yang kita nak baca ni. Scan-scan dulu. Scan-scan dulu. Okay, Puan Syamsiah ready, Puan Farida, Puan Azlin Rose. Okay, ramai yang dah bersedia, alhamdulillah. Baik, jom tuan-tuan dan puan, kita terus pada bacaan kita. Saya minta tuan-tuan dan puan fokus pada setiap baris, fokus pada setiap perkataan, pada setiap huruf, pada setiap hukum hakam yang kita dah belajar sebelum-sebelum ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita mulakan insyaAllah. Ready semua? Pagi ni kita bawa murattal nahawan. Okey? Jom, ready. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarawhu bihi. Astagfirullahaladzim. Washtarawhu bihi. Sekali lagi tuan-tuan, kita ulang balik. Fanabadhu saya tersilap kat sini tadi. Sekali lagi. 1, 2, mula. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu فلا تحسبنهم
مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Kita dah selesai bacaan untuk yang pertama. Kepada yang baru masuk, selamat datang semua. Boleh terus bantu saya untuk sharekan dahulu macam biasa ya. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan agenda kita seterusnya untuk kita bedah 3 ayat ni insya-Allah. Jadi jom kita mulakan insya-Allah. Kita mula dengan ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ. Baik, وَإِذْ huruf zal tuan-tuan dan puan, kita matikan huruf zal ini dan jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah. Itu makhraj bagi huruf zal. Kemudian huruf zal ni bersifat rakhawah. Tapi itu rakhawah suara yang mengalir. Jadi janganlah kita tahan. وَإِذْ أَخَى وَإِذْ biarkan mengalir. Okey. Wa iz akhadha, kalau kita tahan dia jadi gini. Wa iz kan bunyi dia terputus cepat. Wa iz akhadhal wa iz. Jadi bunyi tu kita buang lah. Kita buang. Wa iz akhadhallahu mi. Dia kita yang buat ni insya-Allah kita tahulah kan. Kita yang baca ni tumpuan macam tumpuan baca, tumpuan tahulah tumpuan buat ke tidak benda tu. Kan, sifat rakhawah tu. Sebab dia tak dapat dinilai dengan, maknanya kena dengar teliti betul-betul baru kita dapat tangkap. Tapi kalau orang yang baca ni insya-Allah mesti tahulah kan, dia mesti dapat punya. Dia tahulah dia buat apa kan. Baik. Seterusnya akhadhallah, kalimah akhadha. Untuk kha ni kita tebalkan dia. Kha ni kena tebal. Kha huruf isti'la. Kemudian huruf zal keluarkan sekali lagi hujung lidah dan kalimah Allah tebalkan. Wa iz akhadha zallahu. Za nipis je macam biasa. Kalimah Allah tu, lam pada kalimah Allah tu baru tebalkan. Wa iz akhadhallahu mitha. Dua-dua ni mak asli. Qalladhi alif lam mausul ataupun alif lam syamsiyah. Mitha. Untuk sa ni tuan-puan keluarkan hujung lidah sikit je. Sama macam zal tadilah. Mithaqalladhi. Huruf zal pun sama, keluarkan juga hujung lidah. Zina'u. Waw mat didahului dengan hamzah di awal kalimah. Hukumnya apa? Huruf mat didahului dengan huruf hamzah di awal kalimah. Mat badal lah kan. Bacanya dua harakat juga. Utul kita. Baik, tu ni memang asalnya mat asli, tapi disebabkan ada iltiqa' sakinain ni, waw mat dengan lam ni kan. Iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Jadi bila bertemu dua sukun ni, kaedah bacaan kat sini, sukun pertama pada waw ni kita gugurkan, tak bunyilah, tak dibaca. Sebab tu kita baca dengan terus masuk utul. Dan kalimah Alkitab ni alif lam syamsiah lah, ALS. Utul kita. Okey. Utul terus je. Tul kita tam asli. Bala tubayyinun. Okey, kat sini wajibul ghunnah. Kita dengungkan kadar dua harakat je tuan-puan. Untuk ya bersabdu ni kita jelaskan betul-betul lah. La tubayyi.
latubayyinunnahu. Hu hukumnya maksilah qasirah, MSQ, ya. Baca 2 harakat je, dan dia akan jadi 2 harakat tu kalau kita sambung bacaan lah. Latubayyinunnahu. Kalau berhenti, latubayyinunnah, kan. Tapi kita berhenti tadi linnas. Nak berhenti pada kalimah linnas tu okey. Latubayyinunnahu lin. Okey, kat sini wajibul ghunnah, tuan-tuan puan. Wajibul ghunnah. Latubayyinunnahu lin. Dengung tu. So kalau kita tak berhenti na tu mak asli. Tapi kalau kita berhenti jadilah ma'arid disukun, kan. Tapi saya letak mak asli je lah sini. Kok tuan-puan baca sambung, mak asli lah. Tapi kalau berhenti, linnas, jadi ma'arid disukun. Boleh? Yang mana? ALQ ke? Oh ni, silap ni. Tuan-puan betulkan balik Saya selalu tulis ni ALQ, Alif Lam Qamar ya. Kalau saya tersilap tu khabar tuan-puan lah. Kadang tak perasan. Okay, Alkitab tu Alif Lam Qamar ya. Terima kasih Puan Jusia. ALQ Baik, wala taktumunahu linnasi wala taktumunahu. La ma asli. Taktumu. Alkitab tu Alif Lam Qamar ya. Silap tulis tu. Okey. Ai katanya hidung. Rasa nak garu tuan-puan. Okey, taktumu, huruf kaf sukun ni. Macam biasalah 2 sifat yang perlu diutamakan. Pertama apa dia? Tahan suara dulu, sifat syiddah, tak. Kemudian baru lepaskan nafas kita, udara. Wala taktumunahu. Taktumu. Mu asli. Nahu maksilah qasirah. Sama macam atas tadi. 2 harakat kita baca macam asli lah. Okay, wala taktumunahu fanabadhuhu. Dapat tak? Fanabadhu. Huwa ra'a. Huwa ni satu harakat je. Ra ni mak asli jumpa hamzah tuan-puan. Mak asli jumpa hamzah, dia tak jadi mak asli dah lah. Kan? Kita panggil apa? Mat wajib. Sebab jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, jadi mat wajib kat sini. MWM, mat wajib muttasil. Kadar dia 4 ataupun 5 harakat. Ya. Fanabadhuhu wara'adhu. Kat sini kita kena steady tuan-puan. Kena hati-hati. Walaupun steady, tapi kena hati-hati. Jangan terlalu fikir sangat. Kalau tidak nanti hamzah ni boleh jadi tebal. Sebab hamzah diapit dengan huruf yang tebal, kiri kanan dia, kan. Ra ni tebal baris atas. Dha pun sama tebal. Jadi ni kita nak kena konsisten ni. Pangkal kerongkong baris atas. Fanabadhuhu wara'adhu. Nampak tu? Kita down sekejap je untuk selesaikan hamzah tu. Kan, maksud saya turun tu untuk turun dengan bunyi yang nipis pada hamzah lah. Wara'adhu. Nampak? Saya pun buat ni rasa susah juga ni sebenarnya. Jadi tuan-tuan perempuan pun kena hati-hatilah juga Itu je. Baik, huruf dha tebal.
Dha tebal, hu mak asli, mim mati jumpa waw, izhar syafawi, raw. Tebalkan ra, kemudian baru lembutkan waw ni, sifat lin kan, bacaan lin. Dhuhu mak asli, rihim, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Wara, okay, macam biasa panjang. Wara'a zuhurihim. Ri nipis, ra baris bawah nipis Rihim washta ra. Sekali lagi ra tebal. Ra tebal jumpa dengan waw waw sukun atau kita sebut waw lin. Washtara ra raw. Washtarau. Dia bukan raw. Kita sebut ra je, raw. Washtarau bihi. Gitu. Boleh kot. Hi ni maksilah, MSQ. Kita baca dua harakat sama je macam mak asli. Kalau washtarau bih, berhenti macam tu kan, tak jadilah mat. Kalau sambung baru jadi mat, dua harakat. Washtarau bihi sama. Sa keluar ke hujung lidah sikit. Manangqa. Baik, tanwin jumpa dengan qaf, tuan-tuan perempuan, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki Sa ma nan. Nan tu dah tak jadilah bunyi nan. Kena ikhfa kan, sembunyi. Samanangqa. Samanang. Tu. Kita punya dengung jadi tebal, tuan-puan. Sebab huruf qaf tu huruf yang tebal, jadi dengung pun kena ikut sama tebal. Thamanan qalila. Thamanan qalila. Baik, li maksli. La, asalnya lan lah. Tapi bila kita berhenti, dia jadi la ma'iwat. Iwat ni maksudnya ganti. Gantikan lan jadi la. Okey, akan berlaku pada tanwin baris atas sahaja. Kecuali pada huruf ta marbutah, ta tertutup, yang kita matikan dia jadi bunyi ha kan. Contoh macam jannatan jadi jannah, gitu. Boleh? Baik, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Fabi sama yashtarun. Untuk fa macam biasa, fabi, matikan hamzah ni dengan bunyi yang jangan teragak-agak, matikan je, syak. Fabi sama. Kerana pada hamzah ni ada sifat apa, tuan-tuan perempuan? Sifat syiddah. Okey, sifat syiddah pada hamzah. Kemudian syiddah ni apa? Suara tertahan kan. Fabi sama ma asli. Yashtata macam biasa, run, ra baris depan, ru tebal, kemudian kat sini ma'arid li sukun. Yashtarun. Baik, habis ayat 187. Kita sambung 188 Bismillahirrahmanirrahim. Ready? La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Baik, la tahsabanna alladhi. La ma asli. Huruf ha pedas ni kita matikan dengan menyempitkan di bahagian tengah kerongkong. Sempitkan tengah kerongkong kita. Kita rasalah nak wujudkan unsur pedas tu kan, dengan menyempitkan bahagian tengah kerongkong kita pada injap suara tu. La tah. Tadi tu yang saya sebut tu penerangan dari sudut teorinya lah. Dia selebihnya pada praktikal tu kan, kita cuba. Kalau kita sebut sempit tapi kita pun masih lagi tak faham apa sempit tu, maka kita kena cuba-cuba je. Kena buat, kena praktik. Baik, la tahsabanna alladhi. Nun bersabdu, tuan-tuan perempuan, wajibul ghunnah. Okey, kita dengungkan sempurna, jangan malu-malu. La tahsabanna alladhi. Alif lam mausul, ALS.
Alif lam syamsiah La tahsabanna alladhina yafrahu. Zim asli, keluarkan sikit hujung lidah. Na yafra, ra tebal, hu, ha pedas, dan mat asli. La tahsabanna alladhina yafrahu. Hu mat asli. Nabi ma asli pada asalnya jumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Kan, bima satu perkataan, kemudian yang ni satu perkataan. Jadi dah tak jadi mat asli. Kat sini hukum dia apa? MJM. Mat jaiz munfasil. Kalau berhenti dua lah, bima, kan. Kalau kita tak sambung lagi. Kalau sambung baru jadi 4 ataupun 5. Yafrahuna bima atawa. Baik tuan-tuan dan puan. Atawa, kat sini jangan kita dengungkan. Kita cuma idghamkan sahaja. Idgham ni maksud dia apa? Idgham maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Memasukkan, betul tak? So kita masukkan waw mati ni jumpa dengan waw hidup. Waw masuk dalam waw. Waw masuk dalam waw. Waw mati jumpa waw hidup. Dan pertemuan ni melibatkan dua huruf yang sama. Maka inilah yang disebut tamasul. Tamasul, huruf yang sama. Sama pada makhraj, sama pada sifat. Sama pada makhraj, sama pada sifat. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, disebut sebagai idgham mutamathilain ataupun idgham mithlain. Sama je dua-dua tu. Apa maksud idgham? Memasukkan. Mutamathilain ni apa? Dua huruf yang sama. Sama dari sudut makhraj, sama dengan sifat. Dua-dua sama. Yelah dah huruf pun sama kan, waw dengan waw. Dan syarat untuk berlaku idgham, mestilah huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Baru ngam. Kalau jumpa dua huruf yang sama, dua-dua berbaris, tak ada isu. Maksudnya baca je lah macam biasa kan. Kalau waw pada atas, wa. Contoh ni. Waw. Dua-dua ni hidup. Wa contoh. So tak ada apa-apa lah. Kan. Wa tak ada apa. Dua-dua baris. Tak jadilah idgham. Sebab syarat untuk berlaku idgham, mestilah huruf pertama mati. Ni huruf pertama. Dia jumpa dua huruf yang sama, tapi syarat dia mesti huruf pertama tu mati, huruf kedua hidup. So ni huruf pertama yang mati, ini huruf kedua yang hidup. Faham tak? Jadi sabdu diletakkan pada waw yang kedua ni atas tujuan nak bagi tahu adanya unsur idgham masuk atau wa. Itu sahaja. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Clear kan? Okay, idgham mutamathilain. Boleh? Idgham mutamathilain. Yes. Kalau tuan-puan sebut idgham mithlain ke pun betul juga sama je. Okey, alhamdulillah. Semua dah jelas kan? Baik. Atau wa yuhibbu untuk kejap tukar dulu warna dia. Wa yuhibbu, ha pedas yang biasa, ba sabdu tu yuhibbu bu mak asli. Nun mati bertemu ya. Nun mati jumpa ya ni idgham bi gunnah tuan-tuan. IBG idgham, masukkan nun mati ke dalam ya. Idgham naqis. Idgham naqis. Naqis ni maksudnya tak sempurna lah. Masuk tu tak sempurna. Okey, masuk tak sempurna. Dan jangan lupa unsur dengung pastikan wujud ada jangan dibuang kan. Kalau dibuang jadi bunyi kosong. Bunyi hidung tu ada.
An yuhmadu du. Mak asli. Bima mak asli. Lam yaf. Mim mati jumpa ya. Izhar syafawi. Yuhmadu. An yuhmadu bima lam yaf'alu. Lu mak asli. Fala la mak asli. Tahsabannahum. Tahsaban wajibul gunnah, nun bersabdu kan. Tahsaban. Dapat ke? Nahum, mim mati bertemu ba. Okey, mim mati kat atas, ba kat bawah. Jadi mata kita ni kena tenang tu cepat sikit tuan-puan kan, bergerak tu. Kita dah nampak ada meme. Sebab tu saya galakkan, ataupun memang saya rasa semua orang pun buat gitu sebelum baca Quran, ataupun sebelum kita nak pindah pada ayat yang lain, mata kita ni scan dulu. Tengok dulu kan. Scan. Sepintas lalu lah. Sepintas lalu. Sebab takut nanti berlaku bunyi yang teragak-agak macam ni kan. Kita tak perasan ni. Kita tak ialah sebab huruf dekat bawah. Fala tahsabannahum bima nampak dah tersilap dah tu. Jadi kalau kita dah tengok awal-awal, so kita alert lah. Kena ikhfa kat situ, sembunyi, ikhfa syafawi kan. Mim mati jumpa ba, ikhfa syafawi. Tutup bibir bersahaja, dengung 2 harakat tanpa tekanan فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم هم. Tutup bibir bersahaja. Bima faman asli zatim, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah kamil IBG. Bima fazatim, dengung sempurna, tutup bibir, tutup sempurna. Bima fazatim minal azab. Minal alif lam qamariyah. Minal azal, keluar hujung lidah sikit. Kemudian kat sini berhenti, mak adik sukun lah. Kalau tuan-puan tak nak berhenti, teruskan je macam biasa. Minal azab. Boleh? On ke tak on? Okey, baik, alhamdulillah. Seterusnya, walahum azabun alim. Walahum azab. Mim mati jumpa ain, izhar syafawi. Jelaskan huruf mim mati. Walahum azal, asli sini azabun, hamzah dari atas alim, ma'ari lisukun mal. Walahum azabun alim. Bun, lupa nak tulis, tanwin jumpa hamzah. Ni izhar halqi tuan-tuan Jelaskan, izhar, jelaskan tanwin tu, azabun, sebab dia jumpa dengan hamzah hamzah. Baik. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillah, kalimah Allah ni baca nipis. Walillah, sebab sebelum dia baris bawah kan. So nipis.
Walillahi mulku. Pegang makhraj lam ni baik-baik, jangan terlepas, nanti jadi mulla. Kan, mulla. Kita nak pegang lam tu betul-betul, nak kekalkan sifat dia. Walillahi mulkus sama. Kusama, huruf kaf baris depan. Mulku. Okey, muncul bibir lah sebab baris depan. Kemudian dalam huruf kaf ni ada kepala huruf kaf. Yang saya kuningkan tu. Yang ni kan. Yang ni kepala huruf kaf. Bukan huruf hamzah. Baik, walillahi mulkus samawa kussa. Kat sini alif lam syamsiah ALS. Ma wa dua-dua ni ma asli, ma asli, wa pun ma asli. Sama wa macam biasalah dua harakat kan. Tiwal wal. Baik. Kat sini tuan-puan, untuk wal ni alif lam qamariyah, tak ada masalah kan. Kemudian ra mati sebelumnya baris atas. Ni kelas kita 3 semalam pun belajar ni kan. Kalau ra yang mati ni, maknanya dia hilang status tuan-puan. Kita fahamkan gitu. Ra ni dia ada penentuan dia, sama ada tebal, nipis, betul tak? Dan macam mana nak tahu bergantung pada baris dia. Cerita sekarang ra ni tak ada baris. Dia adalah baris mati lah kita panggil kan. Tapi dia, kita kata hurufnya mati istilah kita huruf sukun, huruf mati. Jadi bila dia mati, dia hilang status. Okey. Bila dia mati, huruf ra yang mati ni dia hilang status. Bila hilang status, nak tahu dia tebal ataupun nipis, step yang kita kena lakukan ialah kena tengok huruf sebelum. Huruf sebelum ni baris apa? Ra mati, hilang status. Nak tahu status dia, kena tengok sebelum. Sebelum dia terdapat huruf hamzah yang berbaris atas. Jadi guna balik formula asas tu. Kalau ra baris atas, kita baca tebal, maka ra ni kita tebalkan dia. Boleh? Wal ar. Nampak tak? Okey. So tuan-puan pun dah tahu kan. Cuma kita tak selesai takat ni je. Dah selesai pada ra ni, kita nak kena settlekan huruf dad ni pula. Dad ni jangan diabaikan, sian dia ya. Jadi dad ni kita sebut sukun arid lah, sukun mendatang. Asalnya dia mutaharrik, berbaris, baris bawah kan. Mutaharrik ni maksudnya huruf yang berbaris, yang menerima baris. Wal ardi. Asalnya dia baris bawah lah, di, macam tuan-puan tengok. Tapi sebabkan dia mati, kita nak berhenti kan. Dia mati pun sebab kita nak berhenti. Maka ini yang dipanggil sukun arid, sukun mendatang. Sukun mendatang. Sukun ni ada dua tuan-puan. Kita refresh balik kita dah pernah belajar sebelum ni. Sukun dalam Quran ni kita boleh kenal dua lah. Yang pertama sukun asli, dan yang kedua sukun arid. Arid ni apa? Mendatang. Sukun asli, sukun mendatang. Sukun asli macam mana? Memang huruf yang mati. Contoh macam ra ni. Ni sukun asli lah ni. Dia memang huruf tu mati. Tapi kalau sukun mendatang ni maksudnya ia didatangkan dengan sebab kita membuat pilihan untuk berhenti. Wal ardi wallah. Kita tak nak berhenti kan? Maka dia kekal dengan baris bawah. Tapi kita nak berhenti. Kita pilihan nak berhenti sebab ada tanda waqaf kan? Kita pun buat pilihan untuk berhenti. Wal ar. So, dad tu kena matikan dia. Jadi matikan dad ni, matikan saja macam biasa. Tak payah duk tengok huruf sebelum. Itu cerita ra. Ra mati, nak tahu status kena tengok sebelum. Kan? Untuk huruf dad mati, tak perlu nak tengok sebelum-sebelum dah. Dad ni tak perlu. Kita cuma kembali pada makhraj dad. Huruf dad ni mana makhrajnya? Tepi lidah kan? Tepi lidah.
ditolak ke ataupun ditekan ke bahagian garham sebelah kanan ataupun kiri. Belah atas lah, bukan belah bawah, belah atas. Kembali kepada makhraj, balik kepada makhraj, itu je. Walillah walillahi mulkus samawati wal ard wal ard. Tu saya buat perlahan, slow-mo. Wal ard. Tu hujung tu. Dan huruf dha ni jangan lantun. Dia tebal, sifat itbaq, sifat isti'la dia kekal. Wal ardi. Kita pergi pada pangkal sebutan je. Wal ard. Wal ard. Wal ard. Itu huruf dad InsyaAllah. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Minta maaf lah ambil masa lama sikit cerita kat sini kan. Kena cerita betul-betul kan, takut tak jelas. Wal ardi, matikan wal ard. Gitu. Kalau tak berhenti macam biasalah, wal ardi. Kan? Wal ardi wallahu ala. Kita baca gitu. Kalau sambung baik. Kalimah Allah tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum dia baris atas kan, wa tu nipis jangan tebal. Wa je. Wa wallahu wa latih. Latih. Saya dulu latih gitu. Wallah wallah. Kan nak dapatkan konsisten bunyi tu. Kalau bunyi tak jadi tu, jelas lah beza dia. Wa kan, tiba-tiba wallah. Tu lari lah tu. Kita yang buat, kita tahu tuan-puan. Macam tuan-puan buat, tuan-puan akan tahu tuan-puan silap ke tak. Wallah. Cuba buat. Kita bukan main olok-olok tuan-puan kan. Ini sebagai orang tepel latihan untuk kita menyebut. Bukan kita olok-olok nak tambah-tambah makna, nak bagi lari makna ke, bermain dengan maksud ke, tidak. Okey. Baik, jadi lam ni taghliz, ya, tebal. Kerana sebelumnya berbaris atas. Wallahu ala ala lam asli. Kulli syai. Ya mati sebelumnya baris atas. Ya yang ada sukun tuan-puan confirm lin punya. Okey, ya lin. Sini bacaan lin Kulli syai. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai. Baca lin. Okey, tanwin jumpa qaf ni apa? Hukum dia ikhfa hakiki kan? Tanwin. Sembunyikan tanwin tu. Jangan sebut tepat pada makhraj. Syai. Inqa. Dengung kena tebal. Sebab dia jumpa dengan siapa tu? Dengan qaf kan? Qaf ni huruf tebal. Jadi kena dengung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di ni asalnya mak asli kan, tapi sebab berhenti kat ra tu jadilah ma'arif disukun. Cuma ra ni nak baca tebal ke nipis tuan-puan? Ra ni nak baca tebal ke nipis? Apa alasan dia? Ni yang kita semalam ni fresh lagi ni. Orang tak apa fresh lagi, segar lagi dalam ingatan bincang tentang ra ni. Bukan yang kita sajalah, tuan-tuan puan-puan yang lain yang bersama pagi ni pun faham dah kan nak baca macam mana, tebal ke nipis kan. Boleh nipis.
Ada kawan ngaji cakap nama mat dengan hukum mat beza. Nama mat dengan hukum mat. Boleh detailkan lagi tak? Macam mana contoh dia tu? Kalau ikutkan benda sama je puan sebut tu. Nama mat, hukum mat. Nama mat. Ataupun soalan tu mungkin terlalu umum sangat. Kalau boleh nampakkan gambaran cerita dia tu, mungkin insyaAllah saya boleh cuba bantulah. Kalau tak saya jawab, kawan-kawan jawab kan. Ra dibaca nipis sebab Yaman. Okey. Terbaik. Jadi ra ni kita baca nipis tuan-tuan dan puan. Kita baca dengan nipis sahaja. Ra kita matikan dia. Sekejap saya zoom sikit. Biar nampak. Ra ni kita matikan dia. Sebab kita berhenti kan. Jadi sukun arid lah. Qadir. Baik. So tanwin ni dah tak terpakai dah. Sebab ra dah mati. Bila ra mati dia hilang status. Kan? Ra mati dia hilang status. Kita tak boleh nak tentukan dia dah. Sebab dia dah mati. Jadi kena tengok sebelum dia. Kan itu step dia tuan-puan. Kena tengok sebelum. Nampak pula ada ya. Ni ya apa? Ya mat. Jadi ra mati yang sebelumnya terdapat ya mat, confirm kena baca nipis. Itu aja. Itu memang kaedahnya tu. Begitu. Ya. Ra mati sebelumnya ya mat, maka dibaca dengan nipis. Jangan risau dah. Dia dua lah, sama ada ya mat ataupun ya lin. Ya mat ataupun ya lin. Ya lin macam mana? Ya lin ni ya yang ada sukun lah. Kan mudah nak kenal ya yang ada sukun. Kalau ya tak ada sukun, ya tak ada sukun ataupun kita kata tak ada baris langsung kan. Tu ya mat. Macam ni nampak kosong je. Ni ya kosong, ya mat. Tapi kalau ada sukun, nampak? Ni ya ada sukun. Ya lin. Kita sebut ya lin. Boleh? Itu sahaja. Mana tadi soalan? Soalan daripada Puan Bawang. Puan Makcik Bawang tadi. Tak nama dia tu. Risau kan dia salah faham tak? Nama Facebook tu. Mana tadi? Makcik Bawang. Yang tanya soalan tadi. Awak risau nak nyebutnya. Contoh mat wajib muttasil. Nama mat muttasil, hukumnya wajib. Baik. Benda tu sebenarnya tak ada isu apa pun. Kalau dah nama dia contoh mat wajib muttasil puan, mat wajib muttasil, so itulah hukum dia. Hukum bacaan panjang wajib muttasil. Yang wajib dibaca panjang. Wajib dibaca secara mat, secara panjang ketika muttasil, ketika bersambung. Itulah nama hukum. Kan? Itulah nama hukum. Sebenarnya itu tak ada apa pun nak dibahaskan. Faham tak? Tapi kalau kata pendirian sahabat tu begitu, mat tu nama. Memanglah mat tu nama kan. Nama perbincangan, mat. Kemudian nanti baru kita belajar ada mat far'i, ada mat tabi'i, mat far'i kan. Jadi itu yang jadi banyak tu bila gabung tu. Memanglah namanya mat. Tapi kalau kita sebut hukum pun dia bukan, maksudnya ibarat macam ni kita nak beli kasut. Kita nak beli kasut kat kedai. Apa yang kita kena check? Kita kena check saiz kasut kan. Ni tak. Kita check warna kotak tu. Kita beli kasut tapi kita check warna kotak. Faham tak? Di ibarat macam tu lah.
Kita beli kasut kat kedai. Lepas tu contohlah toki kedai tu bagi ni. Lepas tu kita pula duk fikir pasal kotak dia. Kotak dia saya tak nak lah macam ni. Saya nak kotak dia. Padahal kita nak kasut. Faham tak? Kita duk fikir pasal kotak dia. Yang tak ada yang mana tak ada apa-apa fungsi pun sebenarnya. Sebab kotak tu sekadar untuk kita nak letak dia untuk bawa balik kan, simpan dan sebagainya. Jadi kita terlalu memikirkan kotak. Nak kotak dia macam nak ada reband ke, nak ada petak-petak ke, ada lambang krokodil, lambang buaya ke, contohlah. Kan nak lambang Gucci ke, tak nak. Kalau Gucci tu tulisan I tu hilang, tak nak. Ibarat macam tu. Jadi sebenarnya hukum pun begitulah tadi. Ibarat soalannya begitulah. Dia tak ada apa-apa pun. Saya jawab ni bukan memperlekehkan jangan salah faham. Saya bagi tahu situasi dia. Ibarat benda yang kita tak perlu bincang pun. Benda tu. Right? Kalau nak cerita bab ni, kita tak panggil pun hukum. Tu semua kita panggil sifat. Sifat memanjang macam ikhfa' hakiki. Kita panggil sifat aridah kalau ikut nama asal dia. Kita tak panggil pun ikhfa' hakiki. Faham tak? Dan ni semua penamaan. Penamaan ni semuanya atas dasar orang tak apa. Dia bukan benda taufiqi, kan, benda ijtihad, benda para ulama yang letak nama-nama tu. Kan, so benda tu tak ada apalah. Jangan risau Jelas ke? Tapi bagus juga soalan tu kan. Tak adalah kita mak sentul. Bantainya mak sentul kau mah. Boleh mak sentul. Jangan panggil mak sentul dah lah. Itu nampak lebih bezanya kan. Mak sentul, mak rempit. Apa lagi? Boleh ke? Puan yang bertanya tadi, so tak ada apa. Puan jangan keliru lah. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun. Terpulanglah pada situan badan. Kalau dia nak anggap begitu, so tak ada apa. Jangan dihalang. Tapi jangan kita bentuk satu kefahaman yang mana kalau orang kata tu mat, kita menyalahkan. Oh tak, itu bukan mat, itu nama. Yang wajib, itu hukum. Kan? Dia bukan benda kepentingan lah yang kita nak bincang. Boleh ke? Minta maaf lah kalau ada yang kurang setuju dengan jawapan saya. Kalau ada jawapan yang lebih menarik dan tertarik, kau memang the bomb, boleh tulis kat di ruangan komen tu kan. Share jawapan. Okay. So kalau kita sebut mat wajib mutasil, itulah nama hukum. So tak ada apa. Memang itu nama hukum pun. Boleh tak jelas Ustaz dengan contoh. Nak kena cerita ke benda ni? Okey lah, saya cerita. Nama hukum. Okey. Contoh mat wajib mutasil. Ibaratnya macam ni lah. Saya kata, okey, ni hukum apa? Contohlah tuan-puan, saya tanya macam ni soalan kan. Saya tanyalah. Okey, ini hukum apa? Tu kita pun jawab, mat wajib mutasil. Lepas tu tiba-tiba ada yang cakap, salah. Nama hukum tu bukan mat wajib mutasil. Nama tu, mat ni ialah nama. Dia nama je. Yang wajib ni hukum. Faham tak? Sepatutnya tadi dah jawab dah, mat wajib mutasil. Lepas tu kita pun kata, tak. Bukan, tu bukan hukum dia. Hukum dia wajib. Yang mat tu bukan hukum, dia nama je. Faham tak? Itu yang saya kata tadi tu. Ibarat kita pergi kedai nak beli kasut, sepatutnya yang utama ialah kita check saiz, warna kasut. Tapi kita duk fikir pasal dia punya kotak. Kita fikir pasal reteh yang ada duduk dalam kasut. Selalu kalau kita baru beli kasut kan, ada keteh kan. Kita duk fikir pasal tu. Keteh dia kenapa warna putih? Ada tak warna lain?
Kita membicarakan benda yang bukan keutamaan, bukan yang sepatutnya. Gitu. Alright? Gitu. Clear kot noh? Clear ke? Ustaz, muskil sikit. Nah, ini bab solat Ini bab fiqh ni saya tak arif sangatlah bab ni. Cuma apa yang setakat saya faham, kalau solat tahajud ni biasanya orang buat tengah malam. Kan? Itu pertamalah tentang solat tahajud. Kemudian puan bertanya ni tentang solat witir kan? Solat witir ni selalunya kita buat waktu bila? Penutup kepada segala solat kan? Maksudnya contoh malam sebelum kita tidur tu kita witir. Selalu macam tarawih kan? Orang habis tarawih, kita witir. Tapi kalau orang ada niat nak bangun malam, so dia tidur dulu, dia bangun tahajud dan sebagainya. So penghujung tu baru ditutup dengan witir. Biasanya kita faham flow dia macam tu lah. So setakat ni saya boleh jawab begitu yang asas. Saya boleh jawab yang basic. Kalau kata nak pergi kepada perincian hukum, ni kena rujuk orang fiqah lah. Saya jawab yang asas je. Kalau jawab lebih-lebih, salah. Jadi benda yang saya kena bertanggungjawab lah atas jawapan tu kan. So kalau yang basic macam tu. Yang basic macam tu. Alright. Untuk solat witir tu, penutup sebelum tidur kan. Biasa kita buat tu sebelum tidur. Tu orang kata penutup tu. Penutup. Itu sahaja. Kalau nak dapat jawapan yang lebih, orang tak apa, lebih dengan pendetailan, kok ada masuk nas-nas, dalil dan sebagai hadis, mungkin boleh rujuk orang fiqh lah kan, orang yang mahir dalam bab fiqh. Ni bab fiqh ni. Selepas isyak boleh juga kan, boleh. Okey. Clear Ustaz. Okey, baik. So semua jelas lah bab tadi. Yang bertanya pun tak ada apalah. Sebenarnya benda ni tak ada apa pun kita nak fikir sangat. Okey? Wallahualam. Baik. Kita dah selesai dah untuk perbincangan kita. So tuan-tuan dan puan, nanti kita akan sambung. Kejap tengok dulu. Okay, so kita sambung 2 ayat je kot. 190 sampai 191. Boleh? Esok hari Khamis. Boleh? Esok sampai 191 191. Esok Khamis. Okey, tak apa, so ngam lah. Kita habiskan dua pertemuan ni kita habiskan untuk satu muka surat ni, insya-Allah. Okey, dan sebelum kita baca tuan-puan, untuk penutup malam ni jangan lupa malam ni jangan lupa untuk kejap. Ini dulu. MSL. Malam ni kita ada MSL bersama Ustazah Amirah. Siapa yang boleh hadir malam ni bersama beliau dalam program kita Mengaji Sampai Lancar. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk program ni dah tahu kan flow dia macam mana. Masuk melalui Zoom lah kalau tuan-puan nak baca. Kalau ada yang tak jelas, tak apa, bagi tahu. InsyaAllah tim kita akan bantulah. Ada link yang disediakan, tuan-puan boleh masuk dalam kalau Encik Elmi ada, mungkin boleh letak grup Telegram tersebut kan. Saya ada ke link dia? Macam tak ada link Telegram untuk program malam ni, MSL. Tuan-puan kalau nak semak bacaan, nak pendengarkan bacaan, nak minta Ustazah tolong semak, boleh join malam ni. Tapi tengok jugalah, sebab kadang ramai yang masuk. Jadi ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tengoklah rezeki siapa kan. Tapi biasanya Ustazah akan bagi siapa yang belum, bagi dululah. Boleh nah?
InsyaAllah. Boleh tukar puan. Tukar apa ni? Hmm. Dah ambil belum? So boleh tukar tak? Puan Sadaria. Kalau nak tukar boleh. Kena maklum segera. Bagi tahu pada Encik Ifan Uh, maklum pada, saya baru perasan komen tu. Nanti Puan Sadaria kalau nak tukar package tu bagi tahulah pada Encik Ifan Okey, link dah ada tuan-puan. Disertakan pada ruangan komen tu. Tuan-puan boleh tekan link. Tuan-puan tekan link tu untuk join grup Telegram. Dan malam ni tuan-puan ambil link Zoom daripada grup Telegram tu untuk join. Kalau nak bersama kawan-kawan lain kan, memperdengarkan bacaan, insya-Allah. Ustazah akan bagi peluang. Angkat tangan betul? Angkat tangan. Boleh dah? Baik, jom kita baca. Lupa pula tuan-tuan puan. Ni untuk Amito. Jangan lupa tuan-tuan puan, siapa yang nak dalami untuk kita punya pengajian tajwid yang akan dibuka pada ni kelas intensif. Bukan sharing tajwid tau. Ni memang kelas yang ada modul. Memang kelas yang proper. Ada modul. Kemudian kelas ni seminggu sekali. Dan insyaAllah kita akan mula Februari nanti. Nama program ni ataupun nama kelas ni Mito Advanced My Tajwid Online. Online ni maksudnya kita buat online. Kita tak ada yang fizikal. Kita buat melalui Zoom, insyaAllah. Melalui Zoom. Rakaman semua disediakan. Kita ada 28 sesi, 28 kali pertemuan untuk kita bincangkan ke semua hukum-hukum tajwid yang biasa kita belajar sebelum ni. Cuma lebih kepada nak betul-betul faham lah, ataupun kita kata nak selaraskan kembali fahaman kita, apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Bukanlah kata yang tuan-puan belajar tu tak betul, bukan. Maknanya nak selaraskan betul ke cara kita faham tu, ataupun ada setempat yang kita masih lagi tak clear dan sebagainya. So insyaAllah boleh bersama saya lah dalam program ni nanti. Dan ditemani juga sahabat saya Encik Ifan, dan akan ada beberapa slot bersama beliau insyaAllah. Jadi kita mudahnya beginilah. Kalau tuan-puan bersama kami dalam program ini, insyaAllah kita akan sentiasa diisi. Kita akan sentiasa diisi dengan program-program. Kita akan diisi dengan webinar-webinar, ataupun sedikit perkongsian tadabbur ringkas bersama Encik Ifan lah. Biasanya menceritakan tentang kehidupan, tentang menuntut ilmu, kepentingan menuntut ilmu, begitu. Siapa yang dah biasa ngaji faham lah kita punya konsep yang kita bawakan insyaAllah. So siapa yang nak daftar boleh tekan link. Link ada disediakan. Link disediakan, tuan-puan tekan je. Dan boleh tanya dulu. Link yang disediakan, kalau tuan-puan tengok kat deskripsi atas tu, saya ada letakkan. Link tu adalah link WhatsApp. Tuan-puan tekan, tuan-puan boleh bincang dulu. Bincang dulu dengan tim kami. Tanya je dulu nak macam mana kan. Ataupun nak tahu apa je ada dalam program Amito ni, apa silibus yang ada, bincang tentang apa, pukul berapa, hari apa, semua akan dijelaskan tuan-tuan puan. Dan ianya beryuran lah kita ada yuran bulanan dia insyaAllah. So untuk yuran pun dia berbeza-beza sebab dia ada package-package yang kita sediakan bersesuaian dengan ni lah, kehendak tuan-puan. Nak yang macam mana? Nak yang harga bajet ke, ataupun nak yang tapi kita buat beza ni bukan je beza ikut VIP ke apa, tak. Bukan harga VIP ke apa, tak. Cuma dia lebih kepada package. Kalau bayaran ni dapat yang ni. Kalau bayar lebih sikit dapat sekali yang program sekian. Bayar yang ni dapat pula seminar dan sebagainya. Sebab tu saya kata tadi, ikut kepada mana yang kita perlukan, mana yang kita nak. Okey.
Kalau kata nak cincai kira, tak nak fikir-fikir dah, ambil yang package gold, package yang last sekali kan. Dah ada 3. Pertama yang biasa, yang kedua yang sederhana, yang ketiga tu yang alright sikit lah. So tuan-puan ambil yang alright sikit. Saya guna bahasa sembang kampung tuan-puan yang alright ni maksudnya ada package gold lah. Kita ada package bronze, apa satu lagi, silver, gold kan. Saya tak adalah guna term-term tu. Nanti tuan-puan berhubung dengan tim kami, insyaAllah nanti mereka akan bantu untuk jelaskan. Okey, itu sahaja. Boleh tuan-tuan puan join, jangan tak join. Puan Nora Aisyah. Okey, insyaAllah bersama nanti kita. Jadi itu sahaja. Apa pun, terus tekan link untuk berhubung dengan tim kami. InsyaAllah mereka akan bantu. Wallahualam, setakat itu sahaja untuk kita punya makluman hari ini. So, kita pergi pada bacaan kita lah. Sebagai penutup, insyaAllah dah ready semua? Tak apa Ustaz, kampung pun jelas. Okey. Puan Normina, kurang sihat. Okey, baik Puan. Baik, jom. Ready? Ya Allah, gatalnya hidung. Boleh kita mulakan insya-Allah. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون
أن يحمدوا بما لم يفعلوا. Ini panjang sangat tuan-tuan Saya ulang sekali lagi. Saya berhenti kat sini. Bagi pendek sikit. Saya ulang sekali lagi. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله. Ya, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita hari ini, tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih di atas kehadiran anda semua pada pagi ini. Yang belum share, sempat lagi nak share sebenarnya. Boleh lagi tekan butang share. InsyaAllah nanti kalau ada kawan-kawan tuan-puan ternampak tu, boleh je tengok ulangan kan, tak ada masalah. Jadi kita jumpa esok insyaAllah. So selamat meneruskan aktiviti tuan-tuan dan puan. Okay, moga lancar semuanya insyaAllah. Baik, kita tangguhkan dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan doa tilawah dan terus tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran,
Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. Itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah jumpa esok nanti, ya. Dan Jumaat. Dan siapa yang nak daftar untuk Amito boleh tekan link yang kami sediakan, InsyaAllah. Dan itu saja daripada saya, Ustaz Hadi dari Izin Ngaji. InsyaAllah akan bersama anda pada hari esok lagi dan hari Jumaat nanti. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس الصفا الصفا الصفا، عاشق المصطفى أبشر